Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira binti Muhammad Zainal, matrik nombor C20A15663. Hari ini saya ingin membentangkan subjek pengharta warisan budaya, iaitu tajuk yang ingin saya bentangkan ialah bincangkan cabaran-cabaran dalam memelihara warisan secara digital. Baiklah, untuk bahagian pengenalan, warisan merupakan satu peninggalan atau harta pusaka yang diturunkan secara turun-temurun dan akan diwarisi dari generasi ke generasi. Warisan merupakan simbolik kepada perkembangan sesuatu peristiwa yang berlaku dalam tempoh masa yang panjang dan memberi kesan kepada kehidupan masyarakat pada masa akan datang. Menurut definisi daripada Jabatan Warisan Negara mentakrifkan, warisan adalah khazanah negara yang diwarisi dari generasi terdahulu, sama ada yang sedang atau pernah dimiliki oleh sesuatu kelompok masyarakat yang menjadi tanggungjawab bersama untuk dipelihara demi generasi yang akan datang. Baiklah, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka pula menerangkan, warisan bermaksud harta pusaka atau harta peninggalan masyarakat pada zaman dahulu, dan warisan sebagai sesuatu yang diterima secara turun-temurun oleh seseorang dengan sesuatu kelompok masyarakat dari generasi ke generasi terbaru atau terdahulu. Untuk maklumat lanjut, warisan juga terbahagi kepada dua, iaitu warisan ketara dan warisan tidak ketara. Baiklah, warisan ketara ialah merupakan sesuatu peninggalan yang kekal yang dapat dilihat dan dipegang sama ada statik atau mudah alih. Manakala warisan tidak ketara pula ialah merujuk kepada kegiatan budaya yang wujud melalui hasil cipta dan idea berdasarkan pengamatan terhadap alam untuk mengisi ruang kehidupan masyarakat secara harian dari satu masa ke satu masa. Seterusnya kita akan melihat jenis-jenis warisan. Seperti yang telah saya cakap tadi, iaitu warisan memiliki dua bahagian, iaitu warisan ketara dan warisan tidak ketara. Baiklah, warisan ketara. Warisan ketara terbahagi kepada dua, iaitu statik dan mudah alih. Baiklah, kita akan pergi ke statik dahulu, iaitu merujuk pada tapak tanah bersejarah ataupun monumen, bangunan atau sesuatu yang tidak boleh dipindah tempat. Sebagai contohnya seperti tapak tanah bersejarah, iaitu di Lembah Bujang, dan terdapat juga bermacam-macam contoh tapak yang dimiliki. Baiklah, untuk mudah alih pula merupakan artifak-artifak bahan budaya yang boleh dipindah tempat. Sebagai contoh artifak seperti batu nisan, tekstil, ukiran kayu, manik dan manuskrip lama-lama. Seterusnya adalah warisan tidak ketara. Warisan tidak ketara atau warisan tidak nyata adalah ilmu dan kepakaran yang ditafsirkan melalui tradisi lisan, nilai-nilai adat dan budaya, bahasa dan persuratan. Sebagai contoh, acara perayaan, ritual, kepercayaan, seni persembahan, seni tampak dan sebagainya. Baiklah, untuk pembincangan yang dapat kita lihat dalam kajian ini ialah cabaran-cabaran dalam memelihara warisan secara digital. Antara cabaran yang terdapat dalam memelihara warisan secara digital ini ialah masalah kewangan. Yang kedua, pencapaian tahap internet yang lemah. Yang ketiga, kadar penggunaan teknologi maklumat dan perkhidmatan yang diaplikasikan. Yang keempat, kurangnya ilmu pengetahuan yang luas dalam perniagaan. Kelima, persaingan dengan pasaran luar. Dan yang keenam ialah memastikan warisan sentiasa dimajukan secara dalam talian digital ke pesada antarabangsa. Oleh itu, mari kita lihat apakah cabaran-cabaran secara terperinci lagi. Baiklah, untuk masalah kewangan. Melalui perniagaan warisan yang dikomersialkan, terdapat mengalami masalah dari segi masalah modal dan pembiayaan dalam sektor perusahaan kecil dan sederhana, iaitu di mana perusahaan-perusahaan kecil tidak dapat meneruskan penjualan barangan mereka secara digital dengan masalah modal yang dihadapi. Pertama sekali, hal ini berlaku disebabkan defisit dalam perniagaan yang telah menyebabkan kekurangan modal dalam membangunkan warisan digital. Modal yang tinggi menyebabkan kesukaran kepada peniaga dalam mempromosikan hasil barangan warisan secara digital ke pasaran luar dan antarabangsa.
Baiklah, masalah yang seterusnya yang dihadapi adalah tahap pencapaian internet yang lemah. Penggunaan internet yang semakin meningkat di seluruh dunia kerana jumlah pengguna internet dan pengguna media sosial yang terus meningkat dan semakin dekat dengan teknologi menyebabkan berlakunya kesukaran bagi setengah peniaga di kawasan-kawasan terpencil. Hal ini di mana pencapaian internet bagi setengah kawasan adalah tidak sama kerana terdapat gangguan dalam kadar yang tinggi bagi kawasan-kawasan pedalaman kerana kadar pencapaian internet yang rendah dan lemah menyebabkan kesukaran bagi peniaga di kawasan tersebut mengakseskan internet dalam mempromosikan hasil warisan mereka secara digital ke pasaran antarabangsa. Baiklah, cabaran yang seterusnya ialah kadar penggunaan teknologi maklumat dan perkhidmatan yang diaplikasikan. Cabaran yang terpaksa dihadapi oleh golongan seni dan warisan ini adalah kemahiran menggunakan teknologi sama ada secara langsung atau teknologi membuat satu produk menggunakan teknologi mesin seperti membuat ukiran batik kerana mereka bimbang hasil yang diperoleh tidak mendapat nilai yang baik dan dianggap tidak unik kerana menggunakan mesin bukanlah dari hasil tangan sendiri. Itulah masalah yang dihadapi oleh golongan masyarakat di Malaysia di mana mereka tidak dapat mengaplikasikan teknologi maklumat yang sedia ada kerana kurang pengetahuan menggunakan teknologi. Seterusnya kita masuk kepada kurangnya ilmu pengetahuan yang luas dalam perniagaan yang menjadi cabaran dalam memelihara warisan digital. Hal ini di mana sesetengah daripada pengusaha dalam bidang warisan adalah dari golongan orang lama dan tidak memiliki ilmu pengetahuan yang luas dalam pemasaran dan tidak memiliki kemahiran yang moden dalam menghasilkan keluaran produk secara luas. Hal ini menyebabkan kesukaran untuk produk yang dihasilkan dikomersialkan ke luar bandar dan ke luar negara kerana tidak dikenali ramai kerana tidak mempunyai pengetahuan yang luas dalam menggunakan ilmu pengetahuan seperti teknologi maklumat. Baiklah, untuk cabaran yang seterusnya ialah berlakunya persaingan dengan pasaran luar. Hal ini apabila berhadapan dengan persaingan daripada industri yang sama, sebagai peniaga kita hendaklah bijak melakukan strategi. Persaing dengan negara luar ini memberi cabaran utama bagi peniaga negara Malaysia kerana berlakunya perbezaan kualiti barang dan harga pasaran yang agak berbeza. Hal ini demikian kerana negara seperti negara Malaysia menjual dan menawarkan harga pasaran yang lebih mahal atau murah menyebabkan kesukaran untuk mengkomersialkan barang. Hal ini selain itu juga kita dapat melihat bahawa harga pasaran yang lebih murah dan kualiti barang yang lebih banyak menjadi kesukaran pada negara Malaysia untuk menawarkan barangan ke negara luar. Sebagai contoh, barangan seperti batik yang dikomersialkan oleh negara jiran seperti Indonesia lebih murah berbanding negara Malaysia. Okey, selain itu, barangan Malaysia yang agak mahal harga modalnya menyebabkan barangan yang akan dijual secara digital kurang mendapat sambutan. Seterusnya, kita akan masuk kepada cabaran yang terakhir ialah cabaran dalam memastikan warisan sentiasa dimajukan secara dalam talian digital ke pesada antarabangsa. Hal ini di mana dalam memastikan warisan digital sentiasa terjaga, negara Malaysia terpaksa berdepan dengan pelbagai risiko dalam menjalinkan hubungan perdagangan serantau seperti modal, kos bahan, kualiti dan kuantiti barangan yang perlu dipasarkan. Hal ini memberi kesukaran yang sangat tinggi kerana melibatkan dua buah negara untuk menjalinkan hubungan serantau. Baiklah, secara kesimpulannya, melalui keseluruhan daripada kajian ini, secara keseluruhannya warisan negara haruslah dihargai dan dipelihara untuk melahirkan generasi muda yang lebih produktif dalam pelbagai skop bidang dan bijak mengatur strategi dalam mengaplikasikan teknologi digital. Melalui warisan digital ini juga kita dapat melihat terdapat berbagai kesan yang amat positif apabila warisan yang dimiliki dapat didigitalkan secara meluas. Dengan mendigitalkan sumber khazanah warisan ini dapat menjana sumber ekonomi negara, malahan membantu para peniaga dari bidang warisan memperolehi pendapatan sampingan dari bidang warisan. Oleh itu, melalui warisan digital ini juga kita dapat melihat pihak kerajaan bertanggungjawab dalam membantu meningkatkan penggunaan sistem teknologi digital dalam mempromosi dan memperkenalkan tentang budaya, adat resam dan segala warisan yang ada kepada seluruh masyarakat
dan menjaga kesejahteraan warisan melalui pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan khazanah warisan yang ada agar terjamin dan kekal. Sekian saya daripada saya. Sekian, terima kasih.